5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikril Hakim bin Muhammad Kenali. Nombor kad matrik saya 268706. Saya daripada UUM Kuantan. Video kali ini saya akan membicarakan subjek SCCG 3143 Kemahiran Komunikasi Kepengurusan, yang mana tajuk pilihan kumpulan kami pada kali ini ialah isu kerja berkumpulan di Yayasan Pahang dan model GRPI keberkesanan. Pengenalan. Organisasi Yayasan Pahang. Organisasi Yayasan Pahang ini adalah agensi yang dimiliki dan diselia oleh negeri Pahang. Matlamat organisasi Yayasan Pahang adalah teras untuk memacu kemajuan pendidikan, sukan, kebudayaan dan meluaskan peluang dalam skop ini secara eksklusif untuk warga kelahiran negeri Pahang. Yayasan Pahang juga menyediakan pelbagai bantuan pendidikan termasuk beasiswa, geran dan pinjaman. Terdapat isu yang berlaku di dalam Yayasan Pahang di mana ketiadaan kejelasan dalam kerja berpasukan adalah masalah dan isu pertama dan dengan kerja berpasukan yang ditemui dalam Yayasan Pahang. Apabila pekerja sedang mengusahakan projek, adalah penting bagi mereka untuk mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan oleh pengurus mereka daripada mereka agar mereka lebih bersedia untuk menyampaikan hasil yang sesuai dengan keinginan bos. Isu amanah dan kepercayaan adalah masalah kedua dengan isu kerja berpasukan. Penubuhan kepercayaan antara rakan sekerja adalah perlu untuk produktiviti pasukan. Konflik personaliti merupakan isu ketiga yang timbul dalam perbincangan isu kerja berpasukan dalam Yayasan Pahang. Setiap orang mempunyai keutamaan dan kepribadian mereka sendiri. Dan oleh sebab itu, pasti ada saat apabila dua pekerja berbeza mempunyai kecenderungan untuk berselisih faham. Kurang komunikasi menjadi isu seterusnya yang timbul dalam isu kerja berpasukan di Yayasan Pahang, iaitu masalah keempat yang wujud dalam isu ini. Kejayaan mana-mana projek yang diuruskan berkaitan langsung dengan tahap komunikasi yang wujud antara ahli pasukan. Dan yang terakhir ialah tidak optimum, di mana apabila ahli kumpulan bekerjasama dalam projek, mereka sering mempunyai jangkaan bahawa ahli lain akan membahagikan kerja secara adil dan bekerjasama dengan berkesan. Jika sebaliknya, masalah dengan kerjasama melibatkan bilangan ahli pasukan yang berlebihan, akan ada pelbagai isu yang perlu ditangani. Model GRPI serta kaitannya. GRPI adalah singkatan yang bermaksud Goal, Roles, Process dan Interpersonal Relationship. Richard Beckhardt 1972 adalah orang pertama yang membentangkan model GRPI. Ia menggariskan matlamat, menjelaskan peranan, tugas dan proses serta memberi tumpuan kepada hubungan interpersonal ahli pasukan. Ia mengurangkan jumlah masa yang dihabiskan oleh pasukan semasa fasa pembentukan pasukan dan serbuan pasukan. Ia juga dapat memastikan produktiviti, kecekapan dan kualitinya di samping menambah baik cara ahlinya bekerjasama antara satu sama lain. Tidak dinafikan, model GRPI salah satu model komunikasi pengurusan yang digunakan dalam banyak organisasi atau apabila berhadapan dengan kesukaran yang berkaitan dengan pasukan yang puncanya tidak diketahui. Salam sejahtera, saya Riko bin Matias, nombor metrik 268629.
Saya akan sambung di bahagian model GRPI serta kaitannya. Model ini dikaji oleh Nurung, Tang, Wilin, Wizing pada tahun 2003, yaitu pentafsiran 80%. Perselisihan pendapat pasukan adalah hasil langsung daripada matlamat yang tidak jelas. 16% pula adalah peranan yang tidak jelas dan 3.2% adalah proses yang tidak pasti. Seterusnya, model GRPI adalah untuk mengkaji objektif untuk meletakkan asas yang kukuh untuk kerja pasukan yang produktif. Yang kedua adalah mentakrifkan tujuan asas pasukan dan menggariskan objektif jangka panjangnya. Ketiga adalah pasukan perlu memahami, mengakui, bersetuju dan diluburkan dalam matlamat bersama. Contohnya, lihat sisi peranan GRPI, yaitu menerangkan melalui kuasa, tanggung jawab dan tugas elemen-elemen ini harus dititikkan supaya ia dapat membantu mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Pandangan ataupun idea. Pandangan yang pertama berkaitan dengan konflik. Terdapat sisi positif untuk berjuang ataupun berdaya saing dengan cara yang sehat. Merupakan satu prosedur di mana perbincangan dan peruntungan idea itu berlaku. Dapat melihat kelemahan serta penyelesaian sedia ada dalam menemui penyelesaian yang baru. Cara idea yang disampaikan dan dibahaskan adalah salah satu aspek yang paling mencabar untuk mengekalkan konflik yang sehat. Terjerumus ke dalam perangkap group think dan untuk mengelakkan penjanaan ide yang lebih asli daripada ahli kumpulan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Syafie Muhammad Azli, membuka matrik 268751 daripada Cawangan, Kuantan. Saya akan sambung pandangan atau idea. 1. Mewujudkan talian komunikasi terbuka. 2. Penjana idea atau cadangan yang diberikan oleh setiap ahli pasukan adalah penting. Dan yang ketiga, ketua pasukan perlu mengambil kira semua idea yang diberikan untuk memastikan pasukan itu berkesan. Cadangan, terdapat 3 cadangan, iaitu yang pertama ialah 1 by 1 atau 1 lawan 1. Komunikasi 1 lawan 1 boleh digalakkan sebagai salah satu proses dan kaedah komunikasi pengurusan yang boleh ditawarkan untuk digunakan dalam proses mencari penyelesaian masalah kerjasama. Yang kedua, menyuarakan pendapat, memberi ruang serta peluang menyuarakan pendapat mereka dalam menawarkan idea dan cadangan pada mesyuarat mingguan. Dan yang ketiga, pelbagai jenis kaedah komunikasi. Setengah orang berasa lebih selesa bercakap secara bersemuka. Ada yang percaya bahawa menghantar mesej teks adalah kaedah yang lebih cekap. Kesimpulan, komunikasi adalah perlu untuk pertukaran idea di kalangan pekerja dalam organisasi. Perbincangan yang sihat mesti digalakkan di tempat kerja untuk hasil yang lebih baik dan cepat. Pengurus mesti berkomunikasi sesama mereka untuk mencapai idea yang bukan sahaja memberi manfaat kepada pasukan mereka, tetapi juga organisasi secara keseluruhannya. Pengurusan mesti berkomunikasi secara berkesan dengan ahli pasukan mereka untuk membuat mereka memahami bidang tanggungjawab utama mereka dan apa yang diharapkan daripada mereka. Sekian, terima kasih.